Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillah ma syaa Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain. Maka pada perkataan musannif memperbuat mungkin ataupun meninggalkan dia itu menolakkan atas orang Mu'tazilah. Ambilan itu. Dan setengah daripada barang yang harus pada Allah Ta'ala adalah membangkitkan segala Nabi, pesuruh alaihimus salatu wassalamu. Bersalahan bagi Mu'tazilah pada perkataannya mereka itu bahawasanya wajib atas Allah Ta'ala membangkitkan segala Nabi pesuruh, kerana jika tiada dibangkitkan akan segala mereka itu nescaya lazim fasad yang terbit daripada bersalah-salahan pekerjaan segala manusia. Maka dibangkitkan segala Nabi pesuruh yang diteguhkan dia dengan beberapa mukjizat itu menjadi salah pada segala hamba Allah Ta'ala, dan bersalahan pula bagi segala kafir barahimah, iaitu satu kaum daripada kafir negeri Hindi yang mengikut mereka itu akan barang yang diperbaikkan dia oleh akal, dan tiada mengikut barang yang disuruh oleh syarak. Maka dibenci oleh mereka itu akan sebelih yang bernyawa kerana padanya menseksakan, dan dibencikan akan sembahyang kerana barang yang ada padanya daripada menghantarkan dahinya yang semulia-mulia segala anggotanya di atas bumi. Astagfirullah. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia, belas ihsan dia, masih menyangka umur kita hingga ke saat ini. Alhamdulillah. Dia beri kita nikmat Islam. Alhamdulillah. Dia beri kita boleh taat, jauhkan maksiat. Alhamdulillah. Dia beri kita kesedaran untuk menuntut ilmu, untuk mengaji, belajar, supaya benar-benar dapat iman. Alhamdulillah. Dijadikan kita boleh membenarkan di hati, ya Allah lah pemilik diri, dia mentadbir alam semesta ni. Alhamdulillah. Syukur Allah Ta'ala dengan limpah kurnia dia lagi. Dia beri kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan, minat yang berterusan berada dalam majlis yang penuh kemuliaan. Mudah-mudahan keberadaan kita ni dapat keberkatan dan selayaknya mendapat rahmat daripada Tuhan. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita nak sambung daripada kitab Sirajul Huda. Kita nak sambung ni masih dalam bab harus pada Allah Ta'ala. Dasar sifat harus pada Allah Ta'ala adalah fi'lu mumkinin au tarkuhu, membuat benda mungkin ataupun meninggalkan buat benda mungkin. Bahasa lain, membuat makhluk ataupun meninggalkan daripada membuat mana-mana makhluk yang Allah Ta'ala kehendaki. Itulah dasar harus kan.
Jadi bahasa tu cukup umum. Jadi sebahagian antara perkara nak bicara ni termasuk dalam perkara yang mungkin, yang harus. Setengah daripadanya barang yang harus pada Allah Ta'ala adalah membangkitkan segala Nabi dan Rasul. Dia bahasakan sini Nabi pesuruh alaihi wassalatu wassalam. Jadi nak utus Rasul tu nisbah Allah nak utus harus. Hak dia nak hantar, tak hantar Nabi. Jelas tak tu? Walaupun begitu, bila datang Nabi Rasul, wajib atas kita beriman. Kak kita wajib beriman dengan Rasul yang Allah Ta'ala hantar. Kak kita zaman lah ni, bahkan tak ada dah zaman lain, melainkan zaman ni saja. Umat Nabi Muhammad SAW adalah umat terakhir. Nak tak nak, suka tak suka, mesti ikut Nabi Muhammad SAW. Jadi wajib atas kita mesti membenar dan mengiyakan Nabi kita Muhammad SAW. Wajib kita untuk pergi untuk ilmu, belajar, ambil kefahaman dan berusaha sungguh-sungguh dengan tauhid kepada Allah Ta'ala, taat kepada Allah Ta'ala, dan mengikut apa ajaran dan petunjuk ajar, tingkah laku, akhlak, perangai, tindakan, apa saja yang diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW, sama ada sudut i'tiqad, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat, bab tanggungjawab, mas'uliyat, begitu juga bab adab, akhlak, begitu juga masalah tanggungjawab yang perlu diambil, masalah kepimpinan, masalah pengurusan, apa saja yang datang dari Rasulullah wajib kita ikut. Tak ada lah jalan lain. Jadi nisbah Allah hantar Nabi Rasul harus. Tapi kepada siapa Nabi Rasul itu diutus sampai seruan Islam, wajib ikut. Jelas tak tu? Jadi ini adalah faham ahli sunnah wal jamaah. Khas dia nak bicara tahun tentang hantar Nabi ini adalah harus, hak bagi Allah Ta'ala. Jadi mana-mana Nabi Rasul yang tak utus, kita dah bicara dulu awal kitab, apa dia, atau istilahnya mereka ni terputus Nabi Rasul, tak ada Nabi Rasul dihantar, tak terima seruan Islam, atau istilah mereka dipanggil sebagai ahlu fatrah. Hak Allah Ta'ala untuk dia nak jadikan ada sebahagian daripada makhluk dia yang dicipta ni, yang duduk tempat itu, dan bila berada tempat itu dengan rahmat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala masukkan mereka dalam surga. Pasal mereka ni tak ada taklif. Yang ditaklifkan atas mereka disebabkan tak ada Nabi dan Rasul yang dihantar pada mereka. Itu satu. Ataupun orang-orang yang tak sampai seruan Islam pada mereka, walaupun mati dalam keadaan sembah berhala sekalipun, dengan rahmat Allah Ta'ala, Allah akan masukkan mereka di dalam syurga. Pasal mereka ini bukan dalam istilah mukallaf. Ada bab kita dah bicara dulu. Jadi di atas harus Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul. Kalau golongan tak ada Rasul, itulah antara yang datang warid syarak menceritakan apa akidah kita kena pegang kepada manusia yang tak sampai seruan Islam ni. Siap. Jadi yang ni kaedah ahli sunnah wal jamaah. Bersalahan tak sama dengan pahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia kata apa? Jadi kalau kita perhati ni, pengarang kita ni dalam duduk cerita ahli sunnah wal jamaah yang nak menghuraikan bab kerasulan ni, nisbah Allah Ta'ala nak hantar ni harus, masa yang sama dia tunjukkan dan dia sebut pahaman-pahaman yang sesat yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Pasal apa? Supaya kita kenal betul-betul apa dia hak dan batil. Nak kenal sesuatu tak dapat tidak, dia mesti kena tahu hak batil, rukun syarat, dan mesti tahu benda yang membatalkan. Nak kenal hitam mesti tahu putih. Nak tahu Islam mesti tahu kafir, mesti tahu syirik, mesti tahu munafik, mesti tahu murtad apa dia. Baru faham Islam dan iman, apatah lagi ihsan sungguh-sungguh. Nak kenal Allah Ta'ala mesti kenal syaitan, iblis, nafsu. Tanpa kenal apa yang sepatutnya kena kenal, tak kenal kita siapa yang sepatutnya dikenal dan apa sepatutnya dikenal. Jadi atas kita bicara kepada akidah yang kita bicara ni, yang hantar Nabi Rasul yang harus. Jadi ada pahaman yang sesat ni, dia kata dia tak sama pahaman dengan ahli sunnah wal jamaah.
Jadi Mu'tazilah ni pada perkataan mereka itu dia kata apa? Wajib atas Allah Ta'ala membangkitkan segala Nabi dan Rasul. Dia kata wajib. Wajib apa? Kalau wajib, mana Rasul kita mana? Kalau wajib, mana syarikat kita ada Rasul dah. Pandai dia orang jawab. Dengan kata apa? Kata dia, Nabi Muhammad Rasul terakhir, takkan ada Nabi dan Rasul dah. Okey. Lepas tu wajib antar Rasul, mana Rasul ni? Sekarang tak ada. Kata dia sekarang ni bila dah datang Nabi Muhammad, dah tak ada dah Nabi Rasul, maka akal adalah ganti daripada Nabi Rasul. Memang Mu'tazilah kata itu. Dalam Quran ada ayat kita jumpa bicara bab-bab ayat fatrah, ahli fatrah dulu. Dalil kita ahli sunnah wal jamaah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah. Kami tak akan mengazab mana-mana umat manusia, jin, di akhirat esok, takkan azab hatta nab'asa rasulah, sehingga tahap dia kami hantar rasul. Bahasa yang diistilahkan kalau zaman ini sampai seruan Islam. Kita dalil berdasarkan ayat Quran tu yang membicarakan ada ahli fatrah. Mu'tazilah ni dia tak kata itu. Bahkan ayat Quran hatta nab'asa rasulah tu Rasul tak ada, Rasul pula wajib. Macam mana nak buat? Dia takwil dengan ayat Quran itu hatta nab'asa rasulah ay hatta nab'asa uqula. Maksud rasulah uqula, sehingga kami hantar akal. Jadi apa maksud? Allah Ta'ala takkan azab melainkan setelah Allah Ta'ala bagi akal. Jadi maksud fahaman Mu'tazilah ni, dia tadi mentakwilkan ayat Quran yang tak ada sebab nak takwil ayat Quran tu, bukan ayat mutasyabihat. Ayat-ayat tu ayat muhkam, tapi dia takwil. Dia takwil ayat Quran tu yang dia kata mana-mana manusia yang tak beriman walaupun tak pernah sampai seruan Islam, dengan akal yang Allah Ta'ala beri pada mereka, mereka adalah mukallaf, wajib kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan taklah masuk neraka. Itu pahaman Mu'tazilah. Memang pahaman dia ekstrim gila lah. Macam-macam pahaman dia ekstrim ni. Istilah ekstrim ni terlajak gila. Dalam bab kuasa dia terlajak sampai kata dia ada kuasa. Habis-habis tengok-tengok memang tak ada kuasa pun. Dalam bab ni pun dia terlajak sampai nak kata hantar Nabi dan Rasul, orang harus je, dia wajib. Betul Rasul tak ada, akal ganti tempat Rasul. Ini kata Mu'tazilah. Alasan dia macam ni. Kerana jika tiada dibangkitkan akan segala mereka itu Rasul, nescaya lazimlah fasad, jadilah kerosakan yang terbit, yang keluar, yang terhasil daripada bersalah-salahan pekerjaan segala manusia. Bila tak ada Nabi Rasul, manusia akan rosak. Jadi wajib Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul nak islahkan manusia. Maka dibangkitkan segala pesuruh yang diteguhkan dia dengan beberapa mukjizat itu, mengikut pahaman Mu'tazilah, wajib hantar Nabi Rasul ni, yang ni lah dipanggil salah. Jadi prinsip dia pun dah salah. Prinsip salah dan aslah pada Mu'tazilah ni sesat, tak betul. Pasal dia banyak bertentangan dengan dasar-dasar datang pada Quran, hadis, daripada rumusan ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi dasar Allah Ta'ala wajib buat salah ni pasit, rosak. Dia pun jahannam dengan pentadbiran alam ni. Bahasa budak itu. Dan cara fikir dia pun bercelaru kan. Kita bagi soalan kat dia, labu lagi, tak boleh jawab. Jadi kata dia, bila Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul, barulah boleh buat solah pada segala hamba Allah Ta'ala. Satu alasan dia kenapa mesti Allah Ta'ala wajib hantar Rasul. Dan bersalahan pula bagi segala kafir. Okay. Ni lain pula, disebut dekat tu je. Macam mana pun atas kita nak faham ni, Mu'tazilah ni apa? Dia kata wajib hantar Rasul. Tak, silap. Harus Allah Ta'ala hantar Rasul. Pasal ada makhluk, ada umat, ada kaum, ada penduduk, ada manusia atau kaum ini yang Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul. Itu yang saya sebut, antara yang tak ada Nabi, kita lah orang Melayu. Nabi yang paling banyak Allah Ta'ala hantar adalah di kalangan Bani Israel. Yang 124,000 tu atas angka yang disebut.
Atas kata ada riwayat menyebutkan angka bilangan Rasul itu Nabi itu banyak itu, kebanyakan besarnya, sebagian besarnya adalah daripada Bani Israel. Lain daripada Bani Israel itu sikit sangat. Siap. Jadi yang ni pahaman Mu'tazilah. Dan kaedah kita ahli sunnah wal jamaah harus hantar Nabi Rasul ni bukan wajib. Bersalahan dia adalah tak sama pula bagi segala pahaman kafir barahimah. Sampai tahap dia jadi kafir barahimah ni. Satu ulama bahasakan kafir barahimah. Ulama tak sebut kafir Mu'tazilah. Pasal tak semua Mu'tazilah kafir. Walaupun ada Mu'tazilah yang boleh jadi kafir. Satu bahasa dia sesat Mu'tazilah. Macam mana Wahabi sebut sesat Wahabi. Kafir Wahabi, ada bab Wahabi dia tak jadi kafir. Ada tahap dia, kalau di tahap tu je tak jadi kafir. Tapi kalau tak kena gaya, boleh jadi kafir Wahabi. Sikit dengan bahasa gitulah. Begitu juga Mu'tazilah ni. Tapi dia tak kata bukan pastinya bila Mu'tazilah tu pasti kafir, dia tak sebut. Tapi kalau barahimah ni, pahaman barahimah ni kafir. Macam orang sembah tokong, orang sembah berhala, kafir. Tanpa syak. Sebut dah tu. Jadi kafir barahimah ni iaitu dia satu kaum daripada kafir negeri Hindi. Jadi barahimah ni Hindu Brahma, yang tu kot bahasakan barahim. Kita belajar sejarah, ada kasta Brahma lagi apa? Ksatria. Tak tahu, tak ingat. Lagi apa? Apa ingat? Paria. Oh, itu teruk sekali lah tu. Paria ni memang orang ingat. Hindu paria. Nak kutuk kalau paria. Di Malaysia ni Hindu-Hindu yang duk masuk Kristian ni, antara dia sebab tu Siapa? Kalau dia duduk dalam Hindu, dia jadi paria. Jadi dia kasta bawahan, tak boleh naik atas. Tak boleh mewah, tak boleh jadi kaya, tak boleh ni, tak boleh ni, tak boleh ni. Jadi leceh tak? Untuk macam mana? Tukar tak mau jadi Hindu, jadi Kristian. Boleh jadi orang elit-elit. Macam orang ni, na'udzubillah. Jadi kafir barahimah ni satu kaum daripada kafir negeri Hindi ini India. Kita kata cerita Hindustan tu India. Bahasa Urdu pun kalau sebut apakah Hindustan jauh. Kau ni nak pergi India ke? Dia bahasakan Hindustan. Apa dia sebut? Khubsurat. Hindustan khubsurat hai. Faham tak? Apa dia? India ni negeri dia cantik. Ya tak? Ya satu pada pasio nak cerita khubsurat. Baik. Mereka ni mengikut mereka itu akan barang yang diperbaikkan akan dia oleh akal. Mereka ni apa akal kata baik, baik. Dia ada pahaman macam pahaman awal-awal timbul ilmu mantik yang dibawa oleh Socrates, oleh Socrates, apa tu? Adik-beradik tu lah. Apa yang dipandang baik oleh akal, yang tu baik. Apa yang akal kata tak baik, tak baik. Dia akal semata-mata. Kita dalam ahli sunnah wal jamaah, kita dalam Islam, akal pakai. Allah Ta'ala puji orang pakai, tapi bukan semutlak akal. Akal mesti akal yang telah terpimpin dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang tu yang kita bahas awal-awal bab akidah pun bab akal. Akal memang berharga, tapi dia apa saja akal, dan akal tu bahasalah akal, dia bukan hukum akal, tapi akal dimaksud tu dengan apa saja yang pada diri dia ikut akal dia. Kalau bahasa kita macam tu, yang tu baik, dia kata itu yang baik. Jadi masuk akal tu apa? Nafsu. Bukan hukum akal yang kita belajar awal-awal kitab-kitab tauhid, yang bahas hukum akal tu. Kita faham hukum akal dalam tauhid, dia lain daripada bahasa yang kata apa yang dipandang baik oleh akal,
mereka akan kata itu adalah baik. Akal di sini dia lebih kepada makna akal dengan makna nafsu. Akal kita belajar dalam ilmu tauhid, dia akal yang mengikut disiplin betul-betul, mengikut ketat untuk membuat keputusan bagai orang yang berakal. Dengan sikit tu bahasa-bahasa tu. Itu Wahabi, dia tak setuju dengan akal. Tu saya kelahi dengan Wahabi ni. Saya kata kalau gitu ambil akal tu, ambil kepala otak tu, empuk kat dia ni, mungkin pecah, dia tak ada akal, mungkin jadi bodoh. Ambil otak buh kat lutut, tak ada. Dia tak setuju guna akal, nak pakai Quran hadis je. Quran hadis pun kalau tak guna akal untuk selesaikan dia, tu jadi Wahabi bodoh duk pegang ayat mutasyabihat tu, pasal dia tak selesaikan dengan kaedah akliyah. Sikit lah sebut sana, panjang tu kalau bicara tu. Baik, jadi dia orang ni hanya pakai akal semata-mata yang tiada mengikut barang yang disuruh oleh syarak. Kalau Wahabi dia nak kelahi yang kita, dia baca ni. Nampak? Ni sama dengan puak Barahimah, Asy'ariyah Maturidiyah ni macam ni. Memang dia orang baca kitab macam tu pun, dia tak ambil seluruh kitab, dia pergi ambil apa yang sesuai dengan tekak dia. Jadi golongan macam ni, Barahimah ni, dibenci oleh mereka itu. Dia orang ni tak suka akan sembelih binatang bernyawa. Dia faham macam tu. Sembelih ni pada dia satu kezaliman. Ikut akal dia. Apa maksud akal tu? Ikut pula khatak dia. Sembelih ni zalim ke? Itu yang bagi selesai akal dengan syarak. Rasulullah benarkan kita untuk sembelih. Kita kata wa idza zabahtum fa ahsinu zabahah wa idza qataltum fa ahsinul qatlah. Rasulullah kata kalau kamu sembelih, elokkan sembelihan kamu. Macam mana? Tajam dengan pisau, hadapkan kiblat, tutup mata dia, jangan sembelih di hadapan kawan-kawan dia. Gunakan pisau tajam. Macam mana syarat-syarat sembelih apalah kita belajar kan. Kalau nak bunuh pun, orang yang kena bunuh, hatam manusia yang dihukum bunuh, macam orang tinggal semayang, keluar daripada waktu yang boleh jamak, boleh bunuh, pancung kepala. Rasulullah kata fa ahsinul qatlah, nak bunuh elok-elok. Tak boleh bunuh pakai tali gantung, tak boleh. Tak boleh bubuh dekat kursi elektrik, buka elektrik, mampus, tak boleh. Tak boleh ambil minyak petrol apa, curah kat dia, cucuh, terbakar mati, tak boleh. Tak boleh. Bahkan kaedah ni pancung, cari pisau tajam, power punya, sekali hentak je, puff, tergolek kepala. Itu. Kalau tahap kena bunuh kali pun, fa ahsinul qatlah, elokkan proses bagaimana pembunuhan itu dibuat. Hukum bunuh tu dilaksana. Fa ahsinul qatlah. Jadi mereka ni, antara benda yang pada mereka yang ni adalah salah dan menjijikkan dan tak betul adalah sembelih binatang menjawa. Kerana pada mereka ni, pada sembelih ni menseksakan. Dia kata seksa ni Cina cocok tengkok tu seksa, pulas, itik dia pulas kepala, mati. Itulah seksa. Sembelih bukan seksa, bahkan itulah merehatkan, pasal dia mencepatkan mati. Sembelih pula tengkok, pula tu halkum duduk atas, pula tu sunat kenakan 2 urat amrih tepi kan, selain pada urat makan dan urat nyawa. Jadi kata dia yang ni seksa. Satu lagi, pahaman kafir ni, dia benci akan semayang. Nama orang kafir, mana dia orang suka. Kerana kata dia, pada mereka ikut pelohotak dia, barang yang ada padanya semayang ni daripada menghantarkan dahi, yang dahi ni semulia-mulia anggota, letakkan dahi ke bumi. Dia kata benda ni tak elok. Pahaman apa? Pahaman orang kafir. Kita macam mana? Bahkan ahli sains lah ni telah bongkar kan, apa dia, antara aktiviti yang paling baik untuk menyegarkan otak, dan dia adalah salah satu kaedah untuk mengalirkan darah ke otak adalah melakukan aktiviti kepala di bawah, badan di atas.
Jadi aktiviti terbaik untuk melaksanakan aktiviti kepala di bawah, badan ke atas, apa dia? Sujudlah. Nak buat macam gimnastik tu, kaki duduk atas cabang itu, kepala duduk bawah, bukan semua orang boleh buat. Jadi kaedah yang memang orang boleh buat, apa dia? Sujudlah. Sujud ni bila kita sujud, dia akan menyebabkan darah kita akan mengalir ke kepala. Jadi kalau kita berdiri lama macam ni, tambah dah tua, dah berumur, darah kurang nak boleh ke kepala otak tu yang pelupa, pasal darah tak sampai. Tambah pula kekurangan oksigen, darah tak sampai ke kepala otak tu, pergi bahasa kepala otak tu. Tapi bila kita sujud, darah sampai. Walaupun jantung kita punya kekuatan pam dia tu tak kuat, tapi bila sujud, dia ibarat macam air kita tuang, dia akan turun ke bawah. Darah tu walaupun jantung tak kuat, dia tak boleh naik. Tapi bila kita sujud, jantung ke atas, kepala kat bawah, darah boleh sampai kat kepala. Lagi lama kita sujud, lagi banyak lagi darah akan sampai kat kepala. Kepala darah yang ada tu akan menghalang kita daripada berlaku nyanyuk. Satu tengok tutup guru yang rajin sembahyang, rajin baca Quran, mereka bukan nyanyuk. Yang nyanyuk ni orang kafir banyak nyanyuk. Baik. Dan mengangkat, tinggikan kepada jihah atas, tunggin tu. Dia kata dahi buka bumi, lepas tu mengangkatkan tunggingnya. Tungging tu punggung ke pihak atas. Punggung duduk atas, kepala duduk bawah. Yang ni kata dia tak elok, pelat. Ni pahaman-pahaman kapa ya, liberal pahaman macam ni. Dan diharuskan berzina. Subhanallah, astagfirullah. Pada mereka zina harus, dan wati akan segala mahramnya. Kahwin adik-adik boleh, dengan mak boleh. Gila apa ni. Bahkan kajian-kajian saintis sebut khasnya masalah apa, sumbang mahram ni, bohbi tu, zina dengan adik-beradik sampai dapat anak. Jangan kata dengan manusia tak elok, dengan binatang pun tak bagus. Maksud saya dengan binatang ni macam mana? Kita beli katalah arnab sepasang, tapi satu perut adik-beradik. Betul kita biarkan dia, bagi dia beranak. Anak dia tak bagus. Pasal apa? Pasal keturunan dia dapat melalui spesies asal kita beli tu, anak beranak. Arnab ni satu mak, satu pak, satu perut. Kahwin adik-beradik. Anak dia lagi belai. Hak ni kaki terkangkang, hak ni telinga capang, hak ni telinga ni jatuh, lagi hak ni kaki bengkok sebelah. Pasal apa? Pasal bakar dia sepasang kita beli tu adik-beradik. Nak bela binatang dia kena cerdik. Apa dia? Jantan ambil bakar lain, ambil beli kat orang ni, betina ambil orang ni. Bagi kahwin. Mesti ni. Binatang pun macam tu. Saya ada pengalaman bela arnab, tu saya memang macam tu pun. Yang jantan walaupun ada tempat beli itu sekali, kalau yang jantan yang sini punya, betina yang sini tak bagi kahwin jantan yang kat sini. Beli jantan lain. Bawa kahwin, tengok anak comel-comel, sihat-sihat. Kalau yang memang daripada satu perut dia beradik, belai bodoh saya berkurak, yang makan tak lalu, badan kurus. Satu sekurang-kurangnya kalau dalam syarat, kalau nak kahwin sepupu tu pun tak apa elok tak. Nak kahwin ni macam mana? Satu Arab, satu Melayu. Okey, lelaki Arab, yang ni Melayu. Macam ni. Ni Melayu, ni Jawa. Melayu kan dia. Ni Jawa, ni Melayu, ni Cina. Okey, jadi. Untuk ni Bangla seorang, ni Indon seorang, Kampuchea seorang. Istilah zaman saya masa sekolah dulu dia panggil apa? Kahwin campur. Kahwin campur ni maksudnya bukan kahwin dengan daripada satu bangsa kan. Pergi kahwin lah, jangan zina. Zina gila. Dia orang ni pelik-pelik Ni saja dia nak sebut, ni golongan sesat lah.
Dan berkata mereka itu dengan mustahil bangkit segala Nabi pesuruh. Dia kata Nabi Rasul ni mustahil. Lagi memang tak boleh pakai Mai pula pada Hindu tu. Dan setengah daripada segala barang yang harus itu. Siap. Selesai. Dia cerita dekat tu. Saya baca pun saya tak teronok. Kembang tekok dengar. Dengar menggeli. Cuma dia sebut apa? Ada pahaman yang menolak Nabi Rasul ni sepak buang masuk parit. Kaedah kita memang benar Nabi dan Rasul. Baik, dan setengah, dengan makna sebahagian daripada segala barang yang harus itu, antara perkara yang harus pada Allah Ta'ala ni, apa dia? Adalah melihat akan Allah Ta'ala dengan pandangan yang zahir dan nyata. Lagi akan jatuh, maksud jatuh ni berlaku di dalam negeri akhirat bagi segala mukmin, tiada bagi segala kafir dengan ittifaq, dan tiada bagi orang munafik atas qaul sahih. Inilah halnya pada negeri akhirat. Okey. Jadi antara perkara yang harus apa dia? Allah Ta'ala berikan kita kebolehan untuk kita melihat dia di akhirat esok. Itu antara perkara yang harus ialah melihat akan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kita kebolehan melihat dia. Melihat pun dengan pandangan zahir. Jadi melihat dengan pandangan mata. Memang mata adalah alat kita untuk melihat. Tapi melihat memang pakai mata, tapi dengan bukan keupayaan mata sekarang. Pasal keupayaan mata Allah Ta'ala bagi kat kita sekarang ni, dia keupayaan mata biasa, bukan luar biasa. Melihat Allah Ta'ala dia adalah satu perkara luar biasa. Jadi sudah semestinya dia ada limpah kurnia istimewa Allah Ta'ala beri, khasnya pada orang yang boleh melihat Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala bagi satu sifat istimewa dan keupayaan yang tersendiri, yang mata kita ni asal macam ni, Allah Ta'ala boleh bagi kita melihat yang luar biasa, melihat Allah. Kita kalau boleh melihat jin pun dah luar biasa tak? Tak ada apa-apa. Melihat jin masih makhluk. Melihat malaikat masih makhluk. Boleh teropong tengok virus. Mata kita tak teropong pun boleh tengok virus. Makhluk. Yang ni bukan tengok makhluk, tengok Allah. Jadi mata kita ni Allah Ta'ala beri satu keupayaan yang memang luar biasa di atas luar biasa. Jadi antara perkara yang harus berlaku, Allah Ta'ala berikan kita keupayaan dengan mata ni, Allah Ta'ala bagi kita pandang melihat Allah Ta'ala. Cuma kebolehan untuk melihat Allah Ta'ala ni bila? Lagi akan jatuh di situ dengan mana berlaku dalam negeri akhirat, di akhirat. Lepas mati. Kat dunia ni takkan berlaku boleh melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala dalam keadaan jaga, takkan berlaku. Melainkan hanya berlaku pada seorang manusia je, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Waktu Rasulullah Mi'raj ke langit, melihat Allah Ta'ala, berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah di langit, bukan lazim daripada Rasulullah di langit, Allah di langit. Tidak. Wahabi kepala otak dia yang faham itu. Macam mana tak lazimnya kita ahli syurga? InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bila masuk syurga melihat Allah Ta'ala, ahli syurga yang dalam syurga melihat Allah Ta'ala. Allah tak dibahas di mana dia. Taklah bila ahli syurga melihat Allah Ta'ala ketika ahli syurga dalam syurga, lazim daripada itu Allah di syurga. Tidak. Tidak. Dengar elok ayat tu. Pasal tak berlaziman antara siapa yang melihat dengan siapa yang dilihat. Dia tak berlazim berada satu tempat. Tidak. Satu, Nabi Musa di Bukit Tursina berkata-kata dengan Allah Ta'ala, tak lazim daripada itu Allah pun berada di Bukit Tursina. Tidak. Habis itu Nabi Musa yang di Bukit Tursina berkata-kata dengan Allah Ta'ala, Allah tak dibahas zat dia di mana. Macam mana Rasulullah melihat Allah Ta'ala ketika Rasulullah Mi'raj ke langit. Rasulullah di langit, bahasa mudah itu. Allah tak dibahas zat dia di mana. Macam mana juga dalam syurga esok, ahli syurga melihat Allah Ta'ala ketika ahli syurga dalam syurga. Soal, Allah di mana?
Guna ayat yang sama saya dah sebut ni, apa? Tak dibahas zat Allah Taala ni mana. Dan memang kita kalau belajar akidah, memang kita takkan bahas Allah Taala ni mana. Pasal Allah Taala bukan boleh bahas dia ni mana. Nak bahas pun tak boleh. Bahkan orang yang duk bahas Allah Taala, bahkan orang salah intikad Allah Taala, berada di aras, berada di langit, yang tu takkan masuk syurga, takkan masuk melihat Allah Taala ketika tak masuk syurga pun tak masuk nak lihat Allah Taala macam mana. Pasal pahaman dia sesat, salah. Dia memahamkan dengan akidah yang salah, tak layak masuk syurga. Saya ngaji ada guru sebut macam tu, saya nukil-nukilkan perkataan mereka. Memang ulama-ulama kita sebut itu akidah salah masuk syurga kot. Orang masuk syurga ni habis-habis belai pun akidah mesti betul dengan Allah Ta'ala, dengan Rasul. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sahih iman, walaupun sebesar zarah ada masuk syurga. Tapi kalau awal-awal dah kantoi, pahaman dengan ketuhanan tak betul, duk kata Allah Ta'ala bermuka bertangan, lepas tu duk faham Nabi Muhammad ni adalah mak kapau Allah pun tak tahu lagi mana Rasul dia nak ambil. Lepas tu tengok, duk cari, ni lah ambil Muhammad jadi Nabi. Subhanallah, tak ada langsung menghormati, memuliakan Nabi-Nabi Rasul, khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak akan masuk syurga orang tu, tak akan melihat Allah Ta'ala, tak akan jumpa Allah Ta'ala. Siapa? Disalah cari, salah map. Saya ngaji guru sebut, misal kata dia, macam kita nak pergi India, dia tak ada kapal laut, contoh berpindah India kan, kena naik kapal terbang, naik kapal laut tak sampai, pasal dia mesti melalui udara, contoh saya buat misalnya. Dan naik kapal terbang, mesti kapal terbang nak pergi India. Kalau kapal terbang tu pergi mana? Pergi Jepun, tak sampai India. Mesti kapal terbang pergi India, bawa pergi India. Boleh? Faham betul? Jadi mereka ni aliran bukan aliran ahli sunnah wal jamaah, aliran sesat. Nak masuk syurga lah ke mana? Nak melihat Allah Ta'ala ke mana? Memang tak boleh lihat. Syarat nak melihat Allah Ta'ala tak boleh. Pasal akidah dia dengan Allah Ta'ala pun salah. Sesat lawan lagi lah. Mengikut kita ahli sunnah wal jamaah, memang antara perkara yang boleh berlaku adalah melihat Allah Ta'ala dengan mata. Bahkan ada ulama kita yang melihat esok, yang Allah Ta'ala beri kita kebolehan melihat di atas luar biasanya Allah Ta'ala bagi kita boleh melihat Allah Ta'ala. Bukan mata saja melihat, bahkan muka kita boleh melihat. Dalil macam mana? Quran. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muka esok di akhirat ada muka yang berseri-seri, bercahaya. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muka yang berseri-seri ini muka yang dapat memandang, melihat Allah Ta'ala, bercahaya, bergemerlapan, apa yang sebut, keluar cahaya yang sangat terang, lebih terang daripada matahari lagi. Sebut dalam Quran tu, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhnya wujuh yang nadhirah, wujuh yang nadhirah. Apa yang pandang Allah Ta'ala? Alat apa yang pandang Allah Ta'ala? Wujuh, bukan ainun. Atas kaedah jumhur ulama sebut, faham mata siapa? Pasal apa kata mata kita Allah Ta'ala bagi kita melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala, pandangan zahir. Pasal apa mata? Sebut mata di atas kaedah, sebut wajhun dalam Al-Quran tu, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuh yang nadhirah, sebut wujuh, dia manjah mursal, itlaqil kul wa iradatil juz, nama dia. Sebut muka dengan mana? Mata. Itu manjah mursal. Atas fahaman yang kata yang melihat Allah Ta'ala esok bukan mata, tapi istimewa Allah Ta'ala bagi, luar biasa sangat. Bukan saja mata boleh lihat Allah Ta'ala, tapi muka boleh melihat Allah Ta'ala. Jadi sebut dalam Quran tu wujuh, dia bukan ayat majah mursal, tapi ayat hakiki. Memang muka Allah Ta'ala bagi keupayaan melihat Allah Ta'ala. Apa maksud muka melihat Allah Ta'ala? Dahi nampak Allah Ta'ala, hidung melihat Allah Ta'ala, mulut melihat Allah Ta'ala, pipi melihat Allah Ta'ala. Boleh Allah Ta'ala bagi semua tu melihat? Boleh. Macam mana akhirat esok? Tangan dia boleh pergi bercakap, kaki boleh pergi bercakap,
kulit boleh bagi bercakap. Boleh tak? Jadi boleh tak dia bagi hidung kita boleh melihat, telinga boleh melihat, kepala pun boleh melihat, pipi pun boleh melihat Allah Ta'ala. Boleh? Boleh? Oh, salah. Bahkan kata ulama, sebahagian daripada ulama ahli sunnah wal jamaah kita menafsirkan ayat Quran tersebut, dia tak faham melihat Allah Ta'ala ni, kata dia melihat Allah Ta'ala esok bukan mata, melihat esok bukan muka, tapi melihat adalah seluruh jasad. Seluruh jasad kita melihat Allah Ta'ala. Push. Untuk ayat Quran tu sebut wujuhun yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, sebut muka tu apa? Sebut muka tu dia majaz mursal, tapi majaz mursal min itlaqil juz wa iradatikul. Tadi sebut muka makna mata, ni sebut muka makna jasad. Itu balik. Jadi sebut muka makna mata itu itlaqil kul iradatil juz. Sebut muka maksudnya mata. Tapi yang terakhir saya sebut pendapat ketiga ni, Allah Ta'ala beri upaya melihat Allah Ta'ala ni, melihat macam mana? Melihat dengan seluruh jasad. Tu ayat Quran sebut wujuh tu, yang tu ayat majaz mursal, dia ialah min itlaqil kul, min itlaqil juz wa iradatil kul. Sebut mata, sebut muka, maksud seluruh jasad. Nisbah kebolehan sah, layak untuk berlaku demikian. Pasal hak Allah Ta'ala dia termasuk dalam mungkinat. Kalau umum ayat Quran atau pakai hakiki, boleh melihat ke Allah Ta'ala ni bukan mata tapi muka. Apa masalahnya untuk Allah Ta'ala nak bagi seluruh jasad boleh melihat? Macam mana dia boleh mentuturkan tangan dan kaki? Macam tu dia boleh memperlihatkan, boleh bagi mata, bukan saja mata tapi hidung dan pipi boleh melihat pada Allah Ta'ala dengan hakiki. Jadi itu sebagai benda yang harus berlaku. Cuma siapa dia boleh melihat Allah Ta'ala? Tengok dia sebut. Bagi mukminin, orang kafir tak boleh lihat Allah Ta'ala. Pasal apa? Dah dia tak kenal Allah Ta'ala, nak lihat Allah Ta'ala macam mana? Satu wajib atas kita belajar kenal Allah Ta'ala. Ciri kenal Allah Ta'ala ni macam mana? Macam mana nak kenal Allah Ta'ala? Mukhalafatuhu lil hawadis. Itu besar tu yang kita mengaji, mengenal jirim, jisim, murakab, jauhar, arwad. Dilalui oleh masa, tempat, ambil faedah, juzuk, anggota, subhanallah. Boleh tanzihkan Allah Ta'ala daripada apa yang sepatutnya. InsyaAllah akhirat esok jumpa Allah Ta'ala, melihat Allah Ta'ala. Akidah tak betul, duk intikad Allah duk arah, Allah Ta'ala ada muka, ada tangan, ada kaki, ada betih. Allah tinggi Nabi Adam 70 hasta, rambut kintin, mampus tak jumpa Allah Ta'ala esok, mampus tak jumpa. Siapa faham macam tu? Wahabi ya? Wahabi faham macam tu. Tambah Wahabi totok yang ekstrim tu pun dia faham macam tu. Dia kata Allah ni 70 hasta, tinggi dia, Allah rambut kintin. Astagfirullah, gila babi bapak tu. Ya, memang gila babi. Cuma kita tak dengar Wahabi Malaysia ni cakap macam tu. Bisa dengar? Kalau Wahabi Arab tadi, memang kitab dia, tulis dalam kitab dia. Saya tengok tu dalam kitab dia tu. Nama kitab dia Ahli Sunnah wal Jamaah, Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi pengarang dia Muhammad Saleh Utsaimin. Tu ulama besar dia tu. Itu dia tu. Antara bab Rasul ni dia masalah tu mana? Dia kata Adam manusia pertama. Adam bukan Nabi dan Rasul. Bab kerasulan awal kata dia. Padahal kita jumhur ulama Ahli Sunnah wal Jamaah bahkan berlaku ijma'. Nabi Adam adalah Rasul pertama. Dia orang bawa syariat pertama sekali. Dia boleh nafi Nabi Adam bukan Nabi yang Rasul. Bahaya akidah ni mah. Cuma kat Malaysia kita tak bisa lagi dengan puak-puak Wahabi Malaysia cerita macam tu. Tapi kitab untuk guru dia mah kata macam tu. Jadi yang boleh melihat Allah Ta'ala ni mukmin, orang iman. Bila orang ada iman apa maksudnya? Orang yang akidah dia sahih. Jadi kalau macam Wahabi, siapa saja fahaman akidah tak sah dengan Allah Ta'ala ni, tak sahih, tak ada iman dia dengan Allah Ta'ala, dengan iman yang melayakkan dia sah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu,
dengan pahaman khas, tapi cara ni mukhalafah lil hawadis. Dia duk faham Allah Ta'ala ni dengan hawadis. Tak lihat Allah Ta'ala. Tak lihat Allah Ta'ala. Jadi melihat ni bagi mukmin, tiada bagi kafir. Kafir tak lihat. Dengan ittifaq ulama. Quran sebut macam mana? Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim. Orang kafir memang tak boleh melihat Allah Ta'ala. Pasal apa? Rana ala qulubihim. Ada karat di hati mereka. Satu kita pun kena cuci karat tu. Karat hati kita bodoh. Karat hati kita tak kenal Allah Ta'ala. Karat hati kita cinta dunia. Karat hati kita tak faham maksud la ilaha illallah tu. Karat-karat yang kena bagi hilang. InsyaAllah dengan sabab kita duduk zikir, mengaji, faham ni, hilang karat tu sikit bercahaya nanti, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Orang kafir dia ada karat. Betul sebut Quran lagi ya. Kalla bal rana ala qulubihim. Ada karat atas hati mereka. Balil ladzina kafaru ar rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang kafir ni pada hari kiamat esok lamahjubunan rabbihim, akan dihijab daripada Allah Ta'ala. Dia tak akan jumpa Allah Ta'ala. Dia tak akan boleh melihat Allah Ta'ala. Tak jumpa tu maksudnya dia tak akan melihat. Pasal melihat Allah Ta'ala adalah antara nikmat besar di akhirat esok. Ahli syurga, dalam duduk seronok dalam syurga, bila Allah Ta'ala beri satu keadaan untuk ahli syurga melihat Allah Ta'ala, hilang ahli syurga ni kenikmatan dengan apa yang dalam syurga ni sedang nikmati. Itu bahasa-bahasa yang sebut untuk menceritakan besarnya nikmat melihat Allah Ta'ala. Yang tu pun tutup guru kita hurai, kata dia Allahumma salli ala itu melihat Allah Ta'ala di sana. Bahkan kita kena belajar tauhid sampai melihat Allah Ta'ala di sini. Tapi bukan melihat dengan mata kepala, melihat dengan hati, dengan qalbi. Macam mana boleh melihat qalbi? Allah jadikan aku, Allah wajib ada, Allah sedia ada, Allah kekal ada, aku ni binasa. Melihat Allah Ta'ala dah tu. Tapi melihat dengan ilmu, dengan ilmu yaqin. InsyaAllah zikir hadir hati, melihat dengan ainul yaqin. Ada ainul yaqin tu, atau istilahnya tengok dengan mata hati tu, dia panggil ainul basirah, dia panggil. Bukan ainul ru'yah, bukan ain dengan mata kepala lihat zahir ni. Yang tu dipanggil ain basirah, cerah mata hati. Jadi orang yang memang mukmin ni, dia boleh tanzih Allah Ta'ala daripada apa tak selayaknya. Memang selayaknya untuk melihat Allah Ta'ala. Dan juga tak melihat Allah Ta'ala ni bagi orang munafik, tak boleh. Pasal orang munafik hakikinya kafir. Dia hanya Islam zahir, batin kufur. Alhamdulillah. Zaban se ikrar kare. Apa dia munafik ni? Mulut mengaku apa yang sepatutnya kena mengaku. Dil se tasdik dan kare. Tapi hati tak pernah membenarkan langsung apa yang disebut di mulut. Jadi istilahnya kenapa? Kalau orang munafik ni, orang yang hanya Islam di mulut, itu munafik. Alhamdulillah. Orang Islam ni macam mana? Orang Islam ni ialah orang yang Islam daripada hati. Dengan hati sanubari itu dia keluarkan apa yang ada di mulut. Satu kita ni tadi ngaji-ngaji Tok Guru sebut, kita dengar gerun tu. Dengar nak cerita apa? Gerun tu. Orang beriman ialah orang daripada hati dia iman dengan Allah Ta'ala, dengan tu disebut la ilaha illallah. Kita ni macam mana kita ni? Dengan apa kita belajar, kita buat zikir apa? Kita ni adalah dengan zikir la ilaha illallah tu, mudah-mudahan akan hidup hati kenal Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Bersin macam tu ada tanda. Betul 2 tahun. Cerita apa?
Orang yang beriman ialah orang dengan hati dia beriman dengan Allah Ta'ala, dengan tu dia zikir Allah Ta'ala. Daripada iman dia, yakin dia dengan Allah Ta'ala, dengan tu dia berzikir. La ilaha illallah. La haula wala quwwata. Allahu akbar. Allah di atas kenal dia Allah Ta'ala, satu dia zikir. Kita ni yang Islam baka keturunan ni ngaji belajar, lepas tu susun kita punya atur cara zikir supaya dapat latihan dengan ilmu dan supaya boleh hadam, boleh jatuh hati ke Allah Ta'ala, kita baru proses untuk dapat iman. Dengar tengok. Satu kita ni kalau saya kata apa? Tak kena gaya kita ni kalau tak dapat latihan betul-betul, takut-takut sangatlah tak sah iman. Na'udzubillah. Tu bahasa takut-takut tu kena bohong. So, iman ni dia bukan cakap mulut. Satu kalau dia cakap mulut, buat munafik zaman Rasulullah, mengaku awal lagi. Kan? Apa benda pun sembahyang duduk belakang Rasulullah, munafik zaman Rasulullah. Kita kadang mengaku beriman, Nabi sembahyang tak pernah duduk sembahyang belakang imam. Tak pernah sembahyang belakang imam. Orang munafik zaman Rasulullah sembahyang belakang Rasulullah. Andai kata Rasulullah batal tu dia ganti, punya dia nak duduk dapat dengan Rasulullah, tapi hati tak membenarkan dengan Rasulullah, masih ada syak dan ragu. Bayang tengok ada orang yang tak pernah sembahyang belakang imam, yang kata belakang Rasulullah, belakang imam pun tak nak sembahyang. Aku satu hal tu. Allahumma salli wa sallim ala. Jadi asal nak sebut apa? Orang beriman ni ialah orang daripada hati sebut Allah Ta'ala. Kita ni belajar untuk sebut tu latihan untuk hadir di hati. Boleh faham saya cakap apa? Jadi apa ni? Kita baru nak bina iman. Sahabat ni dia dah ada iman, lepas tu dengan tu dia taat. Jauh beza. Sebelum datang fardu sembahyang dalam peristiwa Mi'raj, sahabat tu tanya Rasulullah, apa ibadat kami nak buat khas? Punya haloba dia nak buat ibadat. Main-main sembahyang 5 waktu macam mana? Punyalah seronok siapa? Seronoknya menerima kehadiran kefarduan sembahyang 5 waktu. Seronok, bukan beban. Itu sahabat. Kita macam mana? Beban sembahyang waktu. Kalau tak pergi sembahyang, lega dia. Kepala otak tak betul lagi. Orang yang kepala otak betul ni, tak boleh jemaah, dia tak boleh duduk diam. Tak boleh pergi masjid, dia tak boleh duduk. Sebelum azan dia dah bersedia. Kalau hari yang azan baru jaga, pada dia itu hari malang pada dia. Ini orang iman. Ada orang langsung tak ada kisah bab azan tak azan, sembahyang tak sembahyang. Bukan tak sembahyang langsung, sembahyang. Tapi dia punya minat dan haloba dia untuk dia nak ke sembahyang tu tak ada. Na'udzubillah. Jaga kena semak tu. Nak cerita tu cerita apa? Munafik. Na'udzubillah. Hadanallah ila siratil mustaqim. Kita kalau mengaji dengan betul-betul tok guru yang faham berjalan ni, dia cerita munafik, kembang bulu tengkuk kita dengar. Uish. Dengar. Orang yang faham perjalanan agama betul-betul ni, macam Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni siapa? Rasulullah pernah kata, malaki akan syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjika. Engkau ni Umar, kalau kau lalu satu lorong, syaitan yang duduk lorong tu akan cari lorong lain, nak cari jalan untuk dia nak berjalan, dia tak akan lalu lorong yang kau lalu. Tu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tu, dia punya faham tu munafik apa? Rasulullah wafat, ada sahabat yang khas menyimpan nama-nama orang munafik. Dia akan bertemu dengan sahabat ni setiap hari. Nama Umar ada. Nama Umar ada. Sayyidina Umar risau dia munafik. Sedangkan memang tidak sama sekali lah. Pasal dia termasuk dalam salah seorang daripada 10 sahabat yang dijamin di syurga. Mana pula munafiknya Umar? Tapi dia punya gerun takut dia termasuk dalam munafik. Pasal dia belajar dan faham sungguh apa dia munafik. Kita macam mana? Uish, na'udzubillah. Itu yang saya kata, kalau kita mengaji dengan guru kita hurai betul-betul munafik ni, kita ni tak kena gaya munafik lagi. Apa ciri orang munafik? Cakap bohong.
Macam-macam orang yang cakap bohong tu. Sebut Allahu Akbar, tapi hati tak rasa Allahu Akbar, bohong. Sebut la ilaha illallah, tapi tak pernah mengaji faham la ilaha illallah, nafi sebab tak faham, bohong. Bohong. Munafik tu. Kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi tak pernah junjung perintah Allah Ta'ala. Tak pernah ada perasaan nak berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bohong. Alhamdulillah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi belakang tu ya. Kita bertasbih pada Allah Ta'ala pagi dan petang. Tasbih nak pagi petang. Bohong. Allah Akbar, Allah hebat. Rasa tak hebat Allah Ta'ala dalam hati? Tak ada. Bohong. Bohong je. Sifat munafik tu idza hadasa kadzaba. Bila bercakap bohong. Ush. Bohong saja kita ni. Tu nak cerita tak mana? Tu iman tu. Iman tu. Orang ada iman ni hadir hati ke Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Allah pandang aku, Allah ma'i, Allah syahidi, Allah nazir ilayya. Dialah bagi aku kederat ni. La haula wala quwata illa billah. Tengok je makanan dia yang tentu bagi aku rezeki, dia bagi kenyang aku. La ilaha illallah. Ni orang beriman. Orang munafik tak. Tambah doa pun dia tak bagi. Doa sebelum makan, bid'ah, ahli neraka. Astagfirullah. Macam mana nak kata dia ni? Iman dia tak tahu lah macam mana. Tu pun bunyi-bunyi kata nak nanti jadi mufti. Siapa dia tu tak nyalai ni. Nak nanti mufti apa? Mufti Perak lah. Mufti Perak berapa bulan ni? 6 bulan lah. Diam lah. Tak ada tokoh pun nak nanti siapa jadi mufti. Habis-habis bunyi Wahabi kat nama yang di highlight kan untuk dia bagi cadangan untuk dilantik jadi mufti Perak. Tahulah. Hadanallah. Jadi orang yang tak melihat Allah Ta'ala ni orang munafik. Atas qaul sahih, atas pendapat yang betul yang dipakai, orang munafik tak melihat Allah Ta'ala. Apa lagi ciri orang munafik? Duk mengajak orang buat benda mungkar, menghalang orang buat benda ma'ruf. Munafik. Dia tak bagi orang pergi masjid, tapi membenarkan orang pergi pelancong. Munafik. Dalam bas, dalam kereta perang, kata bang boleh duduk rapat-rapat, tapi di masjid penjarakan sosial. Munafik. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Untuk ciri orang munafik. Ya'muruna bil munkar, dia ajak benda munkar. Wa yanhauna bil ma'ruf. Orang sembahyang Masjidil Haram, sembahyang jauh-jauh. Buat pesta muzik gila babi yang satu dunia, apa? K-pop apa? Korea turun. Riyadh tu. 750,000 orang hadir. Gila babi semua. Kat Malaysia tak buat itu. Dengan bangunan hotel kelepuk. Tak ada face mask apa, tak ada. Sembahyang Masjidil Haram jauh-jauh. Gila. Tu kata kita punya suasana kita ni di luar tu membimbangkan tu, macam-macam hal tu. Kita kot macam katak batu burung duduk sini tu hal lah. Itu yang kot cerita-cerita macam tu boleh menyedarkan kita untuk kita ni tak lama dah macam tu kot kan. Tak lama dah satu hari kita buat apa kan? Bersedia kan, memang sepatutnya kita kena bersedia. Yang tu ke depan tu umur pun tak tahu berapa hari lagi, dah bersedia kan nak mati bila-bila masa. Yang tu satu hari banyak kena berhati muhasabah diri ni. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pendapat yang sahih kata munafik tak melihat Allah Ta'ala. Pasal munafik hakikatnya adalah kafir batin, walaupun ni Islam jasad. Na'udzubillah. Inilah halnya pada negeri akhirat. Negeri akhirat memang Allah Ta'ala akan bagi
kebolehan untuk kita ni, Allah Ta'ala anugerahkan anugerah istimewa yang mata kita, bahkan muka, ada ulama kata seluruh jasad boleh ada keupayaan melihat Allah Ta'ala. Adapun dalam negeri dunia, iaitu tiada jatuh pandangan akan Allah Ta'ala dengan pandangan yang zahir, mata kepala ini, bagi seorang pun yang lain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jumhur ahli sunnah wal jamaah sebut. Yang melihat dengan mata kepala zahir berlaku dalam keadaan jaga hanya berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali peristiwa Mi'raj. Yang Rasulullah di langit, Rasulullah di langit, bukan Allah di langit. Allah tak dibahas zat dia. Okay. Adapun bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka iaitu telah jatuh, maksud jatuh berlaku pandangan akan Allah Ta'ala pada malam Mi'raj atas kaul yang rajih. Kaul yang kuat, yang rajih, kata memang Rasulullah melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam peristiwa Mi'raj. Baik, kalau ada orang ingkar macam mana? Maka barang siapa barang siapa mengakukan dirinya akan melihat Allah Ta'ala. Kalau ada satu orang dia mengaku dia melihat Allah Ta'ala dalam keadaan ni, duduk di dunia ni, jaga ni, sedar aku lihat Allah Ta'ala ni, aku jaga ni, maka bahawasanya ia ialah orang yang sesat, menyesatkan orang. Dia sesat, menyesatkan orang. Bahkan dia tak menyalahi ijma'. Dia tak kata tak boleh siapa melihat Allah Ta'ala dalam keadaan jaga di atas muka bumi melainkan Rasulullah. Mengaku melihat Allah dalam keadaan jaga, kufur, pasal menafi ijma'. Tetapi kiranya, kata dia, padahal Allah Ta'ala telah tegahkan Nabi Allah Musa alaihissalam daripadanya, betapa kerana orang yang lain daripadanya, maka manakala telah selesai musannif menyebutkan akan segala habis tu. Ada sikit kisah pada Nabi Musa menyesatkan orang. Betapa kiranya padahal Allah Ta'ala telah tegahkan Nabi Musa alaihissalam daripadanya. Kata dia, orang yang selain pada Nabi Muhammad SAW ni, kalau ada sesiapa saja mengaku melihat Allah Ta'ala dalam keadaan jaga, yang ni sesat, menyesatkan, bahkan takut-takut boleh jadi kafir. Memang takkan berlaku. Melainkan hanya berlaku pada Rasulullah. Ya, ingat tu sampai mati. Satu sedap apal syair dalam Juara dia kata macam mana? Wa minhu an yuzara bil absari lakin bila kaifin walan hisari lil mu'minina iz bijaiz uliqat hadza walil muhtari dunya sabatat. Bab melihat Allah Ta'ala. Satu hafal syair tu sedap tu. Panjang umur pergi hafal lah. Tu pergi belajar lah apa maksud dia. Satu-satu saya nak sebut panjang, tapi itulah kandungan dia. Nak bicara apa ni. Jadi nak kata, kalau orang ada yang mengiktiraf ada, mengaku ataupun mendakwa ataupun mengiyakan akan adanya satu orang yang dalam keadaan jaga melihat Allah Ta'ala, dia kata memang betul dia melihat Allah Ta'ala, dia sesat, menyesatkan, bahkan boleh jadi kufur pasal menyalahi ijma'. Pasal apa? Yang ni dia sebut alasan ni. Macam mana boleh orang biasa macam ni boleh melihat Allah Ta'ala dalam keadaan jaga, melihat Allah Ta'ala, melainkan hanya berlaku pada Rasulullah. Padahal kata dia, Nabi Musa pun Allah Ta'ala tak bagi melihat Allah Ta'ala. Nabi Musa bukan saja masalah tak bagi dilihat Allah Ta'ala. Nabi Musa minta melihat Allah Ta'ala. Qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Nabi Musa minta kisah Nabi Musa ni Bani Israel. Jangan kata Bani Musa, Bani Israel pun minta arinallaha jahratan. Kami nak tengok Allah Ta'ala terang-terang. Macam tu dia minta. Tapi mintanya Bani Israel pada Nabi Musa untuk melihat Allah Ta'ala terang-terang ni, di atas minta memperolok-olokkan Nabi Musa.
Apa jadi? Akhadhat arinallah jahratan fa akhadhathumus sa'iqah. Betul ajak mulut macam ni. Kita arinallah jahratan fa akhadhathumus sa'iqah. Bila dia orang minta, wahai Musa, kau bagi kami tengok Allah Ta'ala dengan mata kepala kami nak tengok. Apa jadi? Terus Allah Ta'ala hantar malaikat bagi satu bala kat bobok yang minta melihat Allah Ta'ala terang-terang dengan mata ni kat dunia ni. Apa jadi? Perintahkan akhadhathumus sa'iqah. Sa'iq ni pekik malaikat jerit. Dijerit lagu mana tak tahu. Dia jerit tu lebur habis. Siapa yang orang minta Nabi Musa dan siapa yang in the gang ni, ada yang kata pekak pecah gendang telinga berdarah mampus lah tu kak. Kena pekikkan malaikat. Akhadhathumus sa'iqah faminhum man akhadhathumus sa'iqatu wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man aghraqna. Lajar-lajar mulut yang sebut dalam Quran. Ada umat-umat dulu Allah Ta'ala binasakan dia, ada yang tenggelam bumi, ada yang tenggelam dengan air, ada yang dibinasakan dengan pekikan malaikat Jibril. Malaikat Jibril jerit, pecah gendang telinga, ampuh. Pecah gendang telinga tu. Macam mana malaikat Jibril jerit, yang tanya saya. Mampus tu kot. Dengar bergerun. Memang bak suara ni ada suara yang dia kadang satu kelansingan yang tinggi, dia boleh memecahkan telinga. Pergi gendang telinga tu boleh pecah. Bahkan ada di kalangan manusia ni, dia ada satu kelansingan suara dengan pitch suara tertentu, kalau dijerit cermin boleh pecah. Pecah cermin. Boleh pecah. Yang ni bukan pecah cermin, pecah habis gendang ni telinga. Malaikat Jibril jerit. Jadi Nabi Musa minta melihat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak bagi. Itu Nabi Musa apa? Kat dunia ni boleh melihat Allah Ta'ala. Bahas panjang satu-satu ayat Quran tu, tapi dia bagi kiasi tu dengan Nabi Musa. Jadi ditegahkan Nabi Musa alaihissalam daripadanya, daripada melihat Allah Ta'ala. Betul? Betapa kerana orang yang lain. Kalau orang lain macam mana lagi? Apatah lagi? Itu bahasa standard kita lah. Apatah lagi orang lain nak boleh minta tu tu yang orang lain daripada Nabi Musa minta, kena pekikkan malaikat terus, pekikkan Jibril terus. Lepas tu ni mendakwa melihat Allah Ta'ala dalam keadaan jaga pula. Saja nak kena bala kan. Cuma umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, umat Nabi Muhammad kita ni lah, antara rahmat Allah Ta'ala tak musnahkan umat Nabi Muhammad ni macam mana umat-umat dulu. Tak ada yang kena telan bumi, tak ada kena pekikkan malaikat, tak ada apa macam umat dulu, tak ada yang upah rupa jadi babi, rupa jadi monyet, tak. Pasal datangnya Nabi Muhammad SAW, antara rahmat Allah Ta'ala tak balas cash bagi siapa derhaka dengan dia. Dia bagi tangguh untuk bertobat. Tak tobat punya pasal itu. Tapi tangguh tu Allah Ta'ala bagi. Kalau umat dulu salah je macam mana? Cash lah tu. Tak boleh tangkap ikan yang satu, pergi tangkap. Tapi tak tangkap hari satu, buat apa? Tahan buka hari Jumaat. Ambil buka hari Ahad. Kami tak tangkap ikan yang satu, kami tahan buka hari Jumaat je. Apa jadi? Kunu qiradatan khasi'in. Jadi kera tu. Masa tu jadi kera. Lala tu jadi kera. Main. Quran sebut apa? Famin wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Di kalangan Bani Israel ni ada orang tak terus rubah rupa. Di atas dengan Nabi Musa mereka derhaka. Wa ja'ala minhumul qirada, ada yang jadi kera, wal khanazir, ada yang jadi rupa babi. Derhaka ya, jadi babi terus. Lala tu jadi babi. Jadi babi tu. Lala tu jadi babi tu. Umat Nabi Muhammad ni tak ada. Jadi jangan pergi jumpa babi lah, ni babi ni Bani Israel ni babi tu. Tak ada.
Nak tahu ada babi tak babi, malam-malam pusing nak sawit tu. Oh, banyak babi tu. Mari kita dengar babi ya. Ya. Dia ingat kera. Oh, dia babi. Babi. Tak nampaklah dengan bunyinya. Baik. Selesai bab tu. Jadi antara perkara harus atau kita bicara terdekat ni apa dia? Melihat Allah Taala. Jadi sebahagian benda-benda harus berlaku, apa dia? Hantar Rasul. Hak Allah Taala dia nak hantar. Hak Allah Taala juga untuk dia nak bagi kita kebolehan melihat dia. Tapi syarat ada. Sempurnakan syarat tu memang melihat Allah Taala. Dan memang melihat Allah Taala ni dia istimewa, lebih istimewa daripada masuk syurga lagi. Satu orang masuk syurga saja yang boleh melihat Allah Taala. Satu atau sebut ulama munafik atau qaul rajih tak melihat Allah Taala. Siapa? Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Masa bila dia akan masuk syurga melihat Allah Taala? Tak masuk. Dah tak masuk untuk apa? Tak boleh melihat Allah Taala. Orang munafik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jaga kita semua iman kita. Allah Taala jaga iman kita, jaga Islam kita, jaga ihsan kita. Jaga diri kita, jangan turutkan apa benda yang salah dengan larang Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita boleh hidup seterusnya ni dalam keadaan sentiasa beriman Allah Ta'ala, tasdik pada Allah Ta'ala, membenarkan dia, membenarkan Rasul dia, boleh ikut apa segala tunjuk ajar yang diajar oleh tutup guru para ulama pada kita untuk sampai jalan, untuk sampai bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan beriman pada Allah Ta'ala dengan iman betul, akidah yang benar dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka manakala telah selesai musannif daripada menyebutkan akan segala aqaidul iman yang ta'alluq dengan Allah Ta'ala, masuk pula ia berkata-kata pada segala dalil yang demikian itu dengan katanya. Jadi ke depan kita ni nisbah belajar aqaidul iman 51 selesai, 41 selesai. Nak bicara apa? Dalil. Kaedah dalil pula, burhan. Nak belajar burhan. Kaedah mantiki, akli, macam mana susun hadul awsat, hadul asghar, hadul akbar. Untuk berdalil supaya akal kita ni cerah, boleh dengan mudah mengenal Allah, mentauhidkan dia dalam setiap masa, dalam setiap keadaan, insya-Allah. Soal kalau ada, kita bicara bab Rasul melihat Allah Taala. Kapi ahli fatrah masyhur atas sebut ulama harus untuk kebolehan itu ada. Pasal dia tak ada taklif, tak ada dosa, memang dia tak kenal Allah Ta'ala. Tapi antara limpah kurnia Allah Ta'ala beri pada mereka melihat. Sekejap. Macam mana pun memang ada, tak ingat saya, pasal ada syarat untuk melihat Allah Ta'ala ni mukmin kan, orang ada iman. Jadi ahli fatrah dia tak ada iman tapi selamat daripada dia, najin minan nar. Ada juga sebagai ulama kata ahli fatrah ni di atas dia tak pernah kenal Allah Ta'ala, dia masuk syurga tapi tak melihat Allah Ta'ala. Pasal dia tak kenal Allah Ta'ala, macam mana dia nak lihat? Tapi tak kena azab dengan rahmat Allah Ta'ala. Tapi atas sebut jumhur, seingat saya, lebih baik kita sangkakan baik di atas tak mustahil dengan rahmat Allah Ta'ala masuk dalam syurga, masukkan mereka dalam syurga. Dengan rahmat Allah Ta'ala juga Allah Ta'ala beri mereka melihat Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Lain? Ya? Sipi besar orang munafik berapa? Bohong. Ya, antara ciri besar sebut munafik ni antaranya bohong. Rasulullah pun sebut dalam hadis dia kan, ada sebut 3 ada 4. Maksudnya ciri munafik ni ramai banyak. Dalam Quran kalau ikut senarai itu dekat 40 lebih ciri orang munafik ni. Tadi antaranya ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Umumnya idza hadatsa kadzaba wa idza tumina khana
Wa idza wa'ada akhlafa. Masyhur dalam hadis tu. Pertama, bila bercakap dia bohong. Saya sebutlah sekali lalu, ada bohong, memang bohong kelentong macam-macam. Ada yang bohong tu zahir cakap lain, batin cakap lain. Tu bohong. Saya ngaji hak tu tersentak dengar untuk guru kita urai. Kita duk rasa kita tak cakap bohong. Rupanya kita duk semayang hari-hari kita duk bohong. Oh. Kalau ikut betul-betul lah kita dalam senarai munafik lagi. Oh. Lepas kita dengar tutup guru sebut tu mau menangis kita. Ni saya tak sebut lah macam tu kan. Menangis apa? Menangis kita munafik. Dan yang menangis tu bukan orang lain yang sebut. Saya lah menangis. Saya menangis. Maksudnya apa? Yang antara menipu banyak ni kita lah. Menipu dalam semayang. Tahu mana menipu semayang? Lain cakap, lain buat. Perasaan tak ada dengan Allah Ta'ala. Munafik kita tu. Iza hadasa kazaba wa iza tumina khana, apabila diberi amanah dia khianat. Subuh semak agak kita, mata, telinga, tangan, kaki, masa lapang kita, banyak kita khianat, tak gunakan pada apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kita guna. Bagi harta benda, anak, isteri, banyak kita khianat. Bagi anak murid, bagi kawan, jiran, banyak yang kita khianat. Khianat lagi, jadi munafik lagi. Itu yang betul, kalau kita semak, banyak kita khianat ni. Kita pergi ngaji pun dah tak ada dah kadang. Apatah lagi nak ajak jiran-jiran, yang jiran ni ada amanah kat kita untuk macam mana kita beriman, ajak dia beriman, tu pun kita khianat. Bahkan kita pergi ikut pula jiran-jiran yang merapu tu, kita pun jadi merapu macam mana jiran. Khianat tu. Wa iza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia akan mungkir. Janji besar sekali mungkir macam mana? Doa asyhadu alla ilaha illallah, musyahadah kepada Allah Ta'ala, tapi macam tak saksi je pun. Bila ditanya alastu bi rabbikum qalu bala syahidana, janji dah dulu di alam roh, tapi macam tak pernah janji je dengan Allah Ta'ala. Saya ngaji guru-guru yang bila disyarah dalam bentuk batin macam tu, terduduk kita dengar. Tu kata bukan terduduk, saya dengar kuliah tu pertama mula-mula dengar, menangis saya. Menangis apa? Menangis kenangkan iman kita lah. Apa ni, macam mana aku ni? Kita memang kita tak pernah belajar ilmu iman betul-betul, kita rasa macam apa masalah, aku Islam iman lah, Tuhan kita Allah, Nabi kita Nabi Muhammad. Tapi kita bertemu betul-betul guru yang memang ajar dalam bab macam ni, terduduk kita dengar. Kita ni kalau ikut silap tak kena gaya, terkeluar sedarai daripada orang beriman tu. Dan menghukum tu bukan orang lain, bukan orang lain hukum ni kita, kita hukum ni kita. Satu bayang tak? Kalau tidak, takkan macam mana Sayyidina Umar dia boleh pergi tanya dekat Huzaifah al-Yamani, nama Umar ada tak dalam senarai kau? Nama Umar ada tak? Huzaifah kata tak ada. Tak ada tu baru dia selengkau. Esok pergi lagi, nama Umar ada tak? Uish, kita ni tak pernah rasa munafik pun ni. Sayyidina Umar dia boleh cek tu pasal ada je dalam hati dia, ada benda yang menyebabkan kata dil se tasdik nak kare, daripada hati ni tak membenarkan, ada benda tak benar je, tapi zaban se ikrar kare, mengaku dengan mulut ada. Dia ada perasaan macam tu je, tanya terus nama Umar ada. Contoh misal lah kan, semak semayang Qobliyah, Ba'diyah, rawatib bagus tak? Semayang tak? Witir bagus tak? Semayang tak? Hak tu banyak tu kena muhasabah ni. Ada Allah lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa dana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi